Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. أصحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatidzah, seterusnya yang saya muliakan, mereka yang menonton live ni, insya-Allah sepanjang bulan Ramadan kita azam setiap selepas subuh sekitar 6.30 pagi ni kita akan adakan tazkirah Ramadan. Kita akan bacakan beberapa hadis di dalam kitab Fadailul A'mal, yakni dalam fadilat Ramadan, yang dikarang oleh Maulana Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita mungkin tak buat panjang live ni, kita hanya buat sekitar hampir setengah jam lah insya-Allah. Sama ada 15 minit, 20 minit, lebih kurang lingkungan itulah. Dan saya mohon maaf sebelum ini, kita seperti yang dimesyuaratkan sebenarnya dengan jawatan kuasa madrasah, kita akan adakan tazkirah ini sepatutnya selepas solat tarawih, di mana kita semua buat tarawih di rumah. Berapa orang saja yang dibenarkan untuk melakukan tarawih di surau, saya dah dimaklumkan oleh pengurusi itu. Jadi ada beberapa faktor, antara dia pertama sekali, lain lah di kawasan rumah saya ni agak masalah sedikit. Kita dah cuba dah banyak kali dah, hampir 3 minggu lebih kita buat percubaan demi percubaan. Jadi hanya selepas subuh saja yang lapang untuk kita lakukan ataupun kita buat live untuk tazkirah Ramadan kita, insya-Allah. Tanpa buang masa, insya-Allah kita mulakan dengan hadis yang pertama. Sebelum itu, marilah pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini Allah pilih kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih pilih kita lagi. Allah beri taufik dan hidayah, kekuatan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita duduk, lapangkan waktu kita sebentar untuk kita mendengar sedikit tazkirah daripada saya ni, Al-Fakir. Sebenarnya tak layak sebenarnya untuk menyampaikan tazkirah ni, tapi memandangkan pengajian ilmu agama perlu diteruskan, walaupun dalam perintah kawalan pergerakan ni PKP, ataupun dalam bahasa agamanya uzlah kita di rumah, ataupun khalwah kita di rumah. Dan alhamdulillah, mereka yang solat subuh berjemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala disabdakan oleh Nabi SAW yang mafhumnya, mereka yang melakukan solat subuh berjemaah, Allah akan kira pahala dia seumpama dia beribadah sepanjang-panjang malam. Dan mereka yang melakukan ataupun solat isyak secara berjemaah, Allah akan kira pahala dia seumpama dia beribadah separuh pada malam. Jadi insya-Allah kita mulakan bacaan hadis kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrul 'azim syahrul mubarak
شهر في ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقياما ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر وصبر ثوابه الجنة والشهر المواساة والشهر يزداد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإتقى رقبته من النار وكان لها مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد من يفطر الصائم فقال يؤتي الله هذا ثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله لها وأعتقه من النار واستكثروه فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقه الله حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة رواه الابن خزيمة في صحيحه وقال إن الصح الخبر ورواه البيهقي ورواه الأبي الشيخ ابن حبان. Daripada Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami pada hari terakhir bulan Sya'ban. Hadis ini telah diriwayatkan di mana dirawikan oleh para ulama kita dalam bidang hadis bahawa hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah ataupun telah memanggil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diriwayatkan di akhir bulan Sya'ban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang di dalam bulan itu terdapat satu malam, yakni Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah Ta'ala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari, yakni bertarawih, sebagai satu amalan sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah Ta'ala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Di sini kita lihat bahawa pada awalnya baginda Nabi SAW telah memaklumkan kepada kita bahawa telah datang pada kita satu bulan yang mana penuh barakah. Sebab apa penuh barakah? Sebab hanya dikhususkan pada bulan Ramadan sahaja perlu berpuasa 30 hari. Seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah ataupun yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yakni umat-umat sebelum daripada kamu. Para ulama mengatakan dalam mentafsirkan ayat ini, antara dia suatu guru saya, Syekh Tuan Guru Razali Ibni Ibrahim hafizahullah ta'ala, suatu mentafsirkan ayat ini melalui tafsir Jalalain, dia mengatakan bahawa
sebelum ini puasa Ramadan bukan sahaja puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, bukan saja kita saja berpuasa sebegini, bahkan para ulama mengatakan bahawa sebelum ini juga puasa yang sama juga telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan bagi mereka yang berpuasa ini, natijah bagi puasa apa dia? La'allakum tattaqun. Allah tidak sebut la'allakum tuflihun ataupun la'allakum mu'minun ataupun la'allakum tu'minun. Tidak, Allah sebut la'allakum tattaqun. Semoga setiap daripada kamu itu mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu semua menjadi orang mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa di sini? Para ulama mengatakan mereka yang berpuasa itulah tanda mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana umat-umat terdahulu telah berpuasa. Di dalam hadis ini para ulama mengatakan, diriwayatkan bahawa di sini satu bulan yang dalam bulan itu dapat satu malam, yakni malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan tidak ada malam yang lebih afdal melainkan malam, tidak ada malam yang lebih utama, lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Jadi para ulama mengatakan Lailatul Qadar hanya senya ada di dalam bulan Ramadan. Dan satu bulan yang Allah Ta'ala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu, dan berdiri pada malam hari, yakni bertarawih, sebagai satu amalan sunat. Ulama mengatakan di sini digabungkan. Di siang hari kita diteklifkan ataupun diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, dan pada malam hari untuk kita bertarawih, yang melakukan amalan sunat. Di sini tidak menyatakan amalan fardu, ini solat 5 waktu. Sebab apa? Sebab solat 5 waktu ini telah menjadi lazim bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebiasaan, tak perlu diingatkan lagi. Akan tapi di sini diletakkan bahawa sunat bagi kita untuk mengadakan solat sunat tarawih. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah Ta'ala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Nabi sebut mereka yang melakukan amalan fardu pada bulan Ramadan ini, Allah kira pahala fardu dia 70 kali ganda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Seumpamanya para ulama memberi misal, mereka yang solat fardu subuh pada bulan Ramadan, seumpama dia melakukan 70 kali fardu pada bulan-bulan yang lain. Orang yang solat pada waktu solat subuh pada bulan Ramadan ni, seumpama dia solat 70 kali subuh pada bulan-bulan yang lain. Dan Nabi sebut, sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu, seumpama seorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan mereka yang melakukan sunat, seumpama dia melakukan amalan fardu. Saya tertinggal tadi. Dua perkara kelebihan pada bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan lain. Apa dia? Mereka yang melakukan amalan sunat, Allah kira seperti amalan fardu. Para ulama kata, di bulan inilah kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan sunat. Sebab apa? Setiap amalan sunat dikira amalan fardu. Contoh, kita melakukan 2 rakaat dalam tarawih. 2 rakaat dalam tarawih kita seumpama solat fardu. Di sini disyarahkan oleh Maulana Zakaria Akan Dahlawi rahimahullahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pada kita bahawa pada hakikatnya Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat penting. Disyarahkan juga di dalam hadis ini bahawa diletakkan pada awalnya, yakni ditakdimkan pada syarahan untuk hadis ini, diawalkan tentang penekanan terhadap malam Al-Qadar. Sebab tu para ulama mengatakan mereka yang hendak mendapatkan malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, dia kena berniat di akhir bulan Syaban ataupun bermula sahaja bulan Ramadan, maka dia perlu meniatkan untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kurniaan pada dia untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Semoga Allah pilih kita untuk mendapat malam Al-Qadar. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, bulan itu adalah bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran adalah syurga.
Bulan ini Nabi sebut adalah bulan kesabaran. Sabar pada apa? Pertama, para ulama syarah, sabar daripada melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, sabar daripada melakukan dosa-dosa kecil. Dan para ulama mengatakan bukan saja sabar pada sudut makan dan minum, tapi sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran bagi kesabaran tadi adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan yang lebih tinggi daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan, mensyarahkan hadis ini, bulan ini dinamakan bulan sabar, kemudian bulan simpati. Kenapa simpati? Di bulan inilah Allah membuka hati kita untuk banyak memberi sedekah, menginfak, kemudian menunaikan zakat. Dan pada bulan ini juga Allah menggerakkan, membuka hati kita, melapangkan hati kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka bulan ini juga adalah bulan ditambahkan rezeki bagi mereka yang beriman. Rezeki ini para ulama kata bukan rezeki pada sudut makan dan minum. Itu salah satu daripada tafsiran para ulama. Tapi para ulama mengatakan yang lebih khusus adalah rezeki untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, adakah perintah Allah ni, mentaati perintah Allah satu rezeki? Ya. Para ulama mengatakan mentaati perintah Allah itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pilihan pada Allah, siapalah kita untuk melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut, sesiapa yang memberi seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dari dirinya dari neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Dan Nabi SAW maklum pada kita, mereka yang memberikan sesuatu, para ulama kata sesuatu ni apa? Walaupun sebiji tamar. Nanti kita akan syarahkan belah bawah ni Nabi sebut. Memberi ini para ulama kata tidak semestinya dengan berbelanja duit kita untuk mereka berbuka. Cukup para ulama kata menyediakan makanan pun termasuk dalam memberikan makanan untuk mereka yang berbuka. Maka para ulama mengatakan bahawa mereka yang memberi, Nabi SAW maklum pada kita, mereka yang memberi orang lain sesuatu perkara untuk orang lain berbuka, maka ganjaran dia adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan apa? Pengampunan dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mendapat pahala mereka yang berpuasa pada hari itu, yakni orang yang diberikan suatu tadi untuk mereka berbuka tanpa mengurangi satu pun daripada pahala. Sebab ada orang tanya kan, Ustaz, kalau saya bagi orang lain makan, minum untuk berbuka ni, kalau pahala dia kurang, pahala puasa dia kurang, adakah pahala saya kurang? Tidak. Pahala amalan orang tu, maka pahala kita yang memberi makan ataupun memberi seorang itu untuk berbuka, maka para ulama kata kita akan mendapat pahala yang penuh tanpa mengurangi. Bahkan para ulama kata mengurangi juga tidak mengurangi pahala orang tu. Bukan kita dapat pahala, orang kita ambil pahala pada orang yang berpuasa tu, tak. Kita akan dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa dengan penuh pahala. Walaupun dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kurang pahala dia, tapi kita yang beri makan pada mereka yang berpuasa, kita akan dapat pahala penuh. Dapat insya-Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum lalu berkata, bukanlah setiap daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tak semua di kalangan kami ni ada sesuatu untuk memberi. Para ulama kata kalau sahabat tak tanya, kita pun tak tahu ni. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala memberikan pahala itu kepada sesiapa saja yang memberikan walaupun sebiji tamar ataupun seteguk air ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka.
Para ulama mengatakan, mensyarahkan hadis ini, walaupun kita memberikan tadi, kita hanya mempunyai makanan yang sedikit ataupun perkara yang sedikit, tetap dikira sebagai pemberian. Di para ulama kata soalan sahabat ini menyelamatkan kita semua. Kalaulah Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW menetapkan sepinggan nasi ataupun sundulang lauk, baru dikira pahala tadi, berat kita semua nak buat. Maka walaupun sebiji tamar ataupun sesisip air, seteguk air ataupun sesisip susu. Sisip ni apa sisip? Sikit sangat. Tu sisip. Saya tak makan, tak kena lidah, hanya kena bibir. Sisip. Para ulama kata dikira juga pahala memberikan sesuatu kepada orang lain untuk berbuka puasa. Kemudian Nabi SAW pesan lagi kepada kita, bulan itu adalah satu bulan yang pada bahagian awalnya merupakan rahmat, pada pertengahannya merupakan keampunan, dan pada akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awal bulan ini dikira sebagai bulan, pada awal, yakni 10 hari yang awal ini adalah dikira sebagai rahmat. Awaluhu rahmah. Apa dia rahmat ini? Ini adalah peluang bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, kita bandingkan hadis-hadis baginda Nabi SAW, tidak ada waktu yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala, khusus waktu yang panjang, melainkan di dalam bulan Ramadan. Para ulama kata seluruh bulan Ramadan adalah rahmat, tapi di dalam hadis ini Nabi mengkhususkan 10 hari yang awal, yakni juzuk minasyahri Ramadan. Juzuk ni sebahagian kecil, yakni 10 hari daripada 1/3 pada bulan Ramadan ini adalah rahmat. Ini untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kata rahmat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita dapatkan. Maka pada awal ini kita baru hari ketiga berpuasa, maka kita masih lagi di dalam zon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita kena berebut untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertengahannya merupakan keampunan. 10 hari yang 10 hari yang kedua, ini pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itaqum minan nar. Sesiapa yang meringankan bebanan hamba-hambanya, yakni pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini ataupun riwayat ini dikhususkan bagi mereka ataupun bagi majikan-majikan, bos, mereka yang meringankan beban pekerja dia pada bulan ini. Allah Ta'ala, Nabi SAW letak jaminan ataupun letak ganjaran dia apa? Akan diampunkan baginya. Ramai orang pandang rendah ataupun salah faham terhadap keampunan ni. Mungkin kurang faham terhadap keampunan. Apa kaitan keampunan ni dengan kita? Para ulama kata dengan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka badan kita ini akan sihat. Sakitnya tubuh ini, para ulama kata kebanyakannya, bukan semua, tapi lazimnya adalah daripada dosa yang kita buat, menyebabkan Allah Ta'ala datangkan penyakit bagi kita. Jadi para ulama kata diampunkan oleh Allah ini berkaitan dengan kesihatan kita. Dan para ulama mengatakan punca sempitnya rezeki juga kerana apa? Kerana dosa kita tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengampunan ni penting. Maka para ulama kata kena kejar di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi perbanyakkanlah pada bulan ini 4 perkara. 2 perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak kamu perlukan. Nabi sebut kena buat 4 perkara, memperbanyakkan 4 perkara. Ni kena catat. 2 perkara meredakan Tuhan. Apa maksud reda pada Tuhan? Menyebabkan Allah Ta'ala ni reda kepada kita, Allah sayang pada kita, Allah mudahkan urusan kita. Para ulama kata 2 amalan
yang kita kena buat untuk meredakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, kata Nabi SAW, ada pun dua perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas oleh Maulana Zakaria Akandahlawi rahimahullahu taala. Kita kena memperbanyakkan ucapan kalimah la ilaha illallah. Kena banyakkan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak la ilaha illallah, banyak ucap la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Dua perkara ini meredakan Tuhan kamu. Apa dia? Pertama, memperbanyakkan la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dua perkara ni. Ustaz, ada ke amalan khususiat? Cukup dengan hadis ini. Para ulama kata, dalam perjalanan kita, dalam duduk kita, dalam baring kita, banyakkan la ilaha illallah, kemudian astaghfirullahalazim. Cukup. Dua perkara ini meredakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dua perkara yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Maksud tidak boleh tidak ni apa? Kita memang perlukan. Tidak ada alasan untuk kita kata kita tak perlukan perkara tadi. Apa dia dua perkara tadi? Yang pertama, kita memohon syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta perlindungan daripada api neraka. Di sini Nabi SAW ataupun para ulama mengajarkan pada kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah doa meminta syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat 4 perkara. Pertama, dua perkara meredakan Tuhan, yang ini meredakan Allah Ta'ala. Apa dua perkara tadi, dua amalan tu? Pertama, memperbanyakkan la ilaha illallah, dan yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Dan dua perkara ini para ulama kata menghasilkan dua perkara lagi. Apa dia? Mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara lagi kita perlukan. Apa dia? Kita perlu pada meminta syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meminta dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut, sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Taala akan memberinya minum dari telagaku. Para ulama kata orang yang Nabi SAW sebut pada kita dengan syarat ulama, mereka yang memberi minum pada mereka yang berpuasa, Allah Ta'ala akan berikan pada dia apa dia? Dijanjikan oleh baginda Nabi SAW untuk mendapat minuman ataupun diberi